Baik, siri yang lepas merupakan teori yang memberi sandaran bahawasanya hantuah itu wujud bersandar pada sumber sejarah, sumber sahih. Sekarang ni, kita akan kupas pula pendapat sejarawan yang mengatakan bahawasanya hantuah itu hanya cerita rekaan, cerita hikayat, dongeng, juga bersandar pada sumber sejarah, sumber sahih dan fakta yang ada. Baik, kitab hikayat hantuah itu sendiri ditulis pada tahun 1626 iaitu kurun ke-17, iaitu pada zaman Belanda. Seperti yang kita tahu, Kerajaan Melaka berakhir pada tahun 1511 pada zaman Kesultanan Mahmud Shah. Dan hikayat hantuah baru muncul setelah 100 tahun lebih lamanya. Persoalannya, kenapa? Tambahan pula, ianya pada zaman Belanda. Adakah ia tidak ada penambah perisa, penukaran cerita atau rekaan semata? Itu hujah yang ditampilkan. Dan orang yang menyokong pula berkata hikayat hantuah itu dah ditulis awal lagi, iaitu pada tahun 1411. Dan bila Kesultanan Melaka jatuh ke tangan Portugis, penulisan tersebut dibawa lari ke Goa, India. Kemudian orang kaya suku, orang kaya ni berasal dari Johor, pergi membeli manuskrip tersebut dan bawa balik ke tanah Melayu kembali. Dan sebab itu penerbitannya, iaitu hikayat hantuah itu terhasil pada tahun 1626. Pembahasan ini bukanlah cerita sehari dua punya cerita. Ia berlangsung antara profesor-profesor universiti. Bukan kecil-kecil anak kupasan dan pembahasan. Sehingga kan masing-masing kedepankan hujah dalam bentuk buku. Ada yang membahaskan hantuah tak wujud dan hanya rekaan semata. Beliau menentang dengan pelbagai hujah, siap dengan buku, dan perlu diketahui golongan yang menentang ini hujahnya lebih kuat berbanding yang pro dengan kewujudan hantuah ini. Dr. Ahmad Adam, dia ada bukunya, dan Dr. Hashim Musa dengan buku mereka, iaitu bersama pensyarah UPM yang lainnya. Masing-masing dengan hujah masing-masing, berdebat menggunakan buku, tanpa maki hamun, tanpa takfiri, tanpa hukum kafir sesat, tanpa beli-beli, tanpa kutuk dan hinaan pada orang, tapi berdebat secara ilmiah, berdebat dalam kitab, berlangsung dengan suasana yang amat harmoni, yang sangat akademik. Baik, dapatan daripada kumpulan Dr. Hashim Musa dalam simpanan Okinawa terdapat sebilah keris Lot 9 yang dijumpai di dalam kuil di dasar laut, yakni kuil tersebut runtuh dan berada di dasar laut. Selepas kajian, ternyata keris itu memang datangnya dari Melaka, dan keris Lot 9 bermaksud dan memberi makna ada hubungan diplomatik. Dan bukti kukuh ini disertai dengan bukti kukuh 9 pucuk surat antara Kerajaan Melaka dan Kerajaan Lokyu, di mana 3 pucuk surat tersebut adalah datangnya daripada Kerajaan Melaka. Baik, antara hujah penentangan kewujudan hantuah ini, dalam kitab Sejarah Hikayat Melayu itu sendiri, ada mengisahkan hubungan antara Kerajaan Melaka dan Kerajaan Majapahit. Bahkan keris Tamisari itu, hantuah mendapatkannya hasil kemenangan bertarung dengan Panglima Majapahit, iaitu Tamisari itu sendiri. Zaman pemerintahan Kerajaan Majapahit itu muncul pada tahun 1331 dan berakhir pada tahun 1364. Manakala Kerajaan Melaka pula bermula dari 1411 sehingga 1511. Di sini kita dapat lihat tahunnya tiada penemuan masa langsung antara mereka, berlangsung pada kurun yang berbeza. Kerajaan Majapahit berakhir 1364, tetapi Kerajaan Melaka baru muncul setelah itu pada tahun 1411. Lalu, bagaimana hantuah mendapat keris Tamisarinya itu? Sahihkah riwayat dan sejarah mengenai Kerajaan Melaka dan Kerajaan Majapahit tersebut? Dan itu teori yang Profesor Ahmad Adam bawa dalam hujahnya. Dan teori ini pula dicanggah. Ada yang mengatakan hantuah dapat Tamisari itu bukan dari Majapahit tetapi dari Nabi Khidir. Dan ada pula teori yang Tamisari itu dibawa dari susul galuh Kerajaan Majapahit, jatuh kepada para meswara, kemudian jatuh pula kepada pewaris Kesultanan Melaka seterusnya. Dan ada pula teori Tamisari itu diambil di Perak. Jadi, itulah persoalan dan teka-teki yang wujud dan tidak dapat dibuktikan kesahihannya pada tiap-tiap cerita yang didendangkan. Dan antara hujah yang lainnya, banyak cerita-cerita zaman tersebut ceritanya lebih kurang macam copy and paste. Contohnya seperti cerita pokok Melaka. Para meswara sandar di sebuah pokok, kemudian anjing buruannya disepak oleh pelanduk dan nama kerajaan diambil sempena pokok yang disandar tersebut, iaitu pokok Melaka. Dan cerita tersebut ada di dalam hikayat Majapahit. Sama dan serupa. Seorang raja diusir oleh adik-beradiknya. Kemudian ketika raja tersebut ingin membuka sebuah kerajaan dan kemudiannya pelanduk menyepak anjing buruannya. Dan beliau bersandar di sebuah pokok.
lalu mengambil nama pokok tersebut iaitu pokok Maja dan dinamakanlah tanah jajahan tersebut dengan nama Majapahit. Kisahnya bukan hampir serupa, tetapi sebiji copy paste ceritanya. Maka kata Profesor Ahmad Adam, kisah Hantuah dan Kerajaan Melaka ini logiknya copy paste cerita macam kisah Majapahit ataupun siapa yang tiru siapa. Dan kisah yang serupa juga ada dalam hikayat Panji Semirang. Tujuan apakah itu, Ayanda? Bolehkah Ananda mengetahuinya? Ananda telah ditunangkan dengan Raden Inu Kartapati. Dalam hikayat Panji Semirang ada 5 panglima, iaitu Pangeran Inu Keterpati dan 4 saudaranya. Ceritanya memang sama, hampir sama seperti cerita Melaka. 5 saudara ini pada awalnya melawan Lanu, kemudian mendapat anugerah daripada Raja Jawa. Dan seperti mana Hantuah, Raden Inu Keterpati ini juga mempunyai keris keramat yang bernama Kalasani. Adakah keris yang sama ataupun kerisnya lebih kurang? Atau adakah cerita tersebut kebetulan? Cerita yang sama tetapi individunya berbeza dan tak sama? Ataupun adakah Raden Inu Keterpati ini Hantuah tetapi versi Jawa? Cerita yang sama juga terjadi pada kisah Puteri Gunung Ledang. Versi yang sama dapat dijumpai dalam hikayat Jawa, yakni kisah seorang raja yang bernama Pasembahan Senopati. Pasembahan Senopati ini jatuh hati pada puteri dasar Laut Selatan, iaitu Nyi Roro Ratu Kidul. Dan seperti kisah Puteri Gunung Ledang, Ratu Kidul pun memberi syarat-syarat yang terlalu pelik. Dan sama seperti Hantuah, Raden Inu Keterpati ini gagal meminang, malu dan tak mahu kembali berjumpa dengan rajanya, iaitu Pasembahan Senopati. Kalau dilihat, kisahnya amat serupa dan sama dengan kisah Hantuah dan Puteri Gunung Ledang. Sama. Itulah antara hujah yang sangsi dengan kewujudan Hantuah. Soalannya, memang copy paste kah atau siapa tiru siapa? Sebab ceritanya serupa, sama dengan hikayat Panji Semirang. Kerana para sejarawan berpegang sejarah tidak boleh dirujuk dengan karya sastra, sebab karya sastra boleh berubah-ubah. Orang boleh berimajinasi dengan sastranya, menambah perisa, menongkok tambah. Sebab sekiranya dikaji kitab-kitab yang mengisahkan kisah Hantuah ini, memang ada unsur dan maksud sastra. Sebagai contoh, Hantuah melambangkan seorang individu yang terlalu taat hingga hilang common sense. Tak kira betul salah, kau pemimpin, aku wajib taat. Manakala Han Jebat pula melambangkan kepada individu yang melawan hingga hilang common sense. Tak peduli kau siapa, kau sultan ke, kau siapa ke, aku bunuh semua sebab kau dah khianat dekat saudara aku. Tun Perak pula lambang kepada kebijaksanaan, tidak melulu menarik rambut dalam tepung. Beliau derhaka kepada sultan kerana tidak membunuh Hantuah. Beliau melawan tapi dalam senyap, manfaatkan ruang dan kesempatan yang ada. Dan rakyat pula melambangkan kaki cucuk. Orang tengah bergaduh, Hantuah tengah bergaduh dengan Jebat, rakyat ni pergi cucuk. Jadi itu juga menjadi pertikaian sejarawan, iaitu pelambangan sastra. Mungkin benar hikayat itu kisah sebenar, tetapi kemungkinan itu ada, yang mana merupakan produk ahli sastra dalam imajinasinya, ilusinya, fantasinya. Tokok tambah berdasarkan cerita sebenar. Maka kesimpulannya boleh dirumus sebegini. Tak mungkin watak itu boleh wujud. Ramai bercerita di serata dunia mengenai cerita yang sama, tetapi kita mengambil cerita itu hanya rekaan semata-mata. Sebab bila ramai bercerita, bermaksud Hantuah tu memang ada. Kalau diikut dengan ilmu hadis, ia dipanggil mutawatir bil maknawi, sahih atas makna. Cerita mungkin tak sahih, tak semua mantan itu sahih, tetapi kesimpulannya Hantuah itu ada. Tiada angin takkan pokok nak bergoyang. Jadi beliau itu wujud dan ada. Cuma kisah yang ada itu beratus, macam-macam versi. Sebab Sulalatus Salatin sendiri ada 29 versi. Dalam 29 versi tersebut pula ada beratus versi Hantuah. Itu belum termasuk kitab-kitab lain seperti Hikayat Hantuah, Sejarah Melayu, Bustanus As-Salatin, Tufat Nafis dan yang lain-lain. Itu belum termasuk lagi versi Sufi dan Tarikat, yang mana mengatakan Hantuah itu ahlu baik bernama Syed Abdul Rahman, pernah berjumpa Nabi Khidir dan sebagainya. Tak termasuk juga dengan versi orang silat, sebab orang silat pun ada versinya tersendiri, kisah Mia Abdul Rahman berjumpa Hantuah secara batin. Jadi persoalannya sekarang, yang mana yang tulis? Perakhiran Hantuah itu sendiri pun menjadi tanda tanya sampai sekarang. Banyak versinya. Ada versi berakhir di Temasek, ada berakhir di Perak, ada berakhir di Mekah, ada berakhir di Ayutthaya, iaitu Siam.
Dan ada yang mengatakan dia tak berakhir seperti Nabi Khidir, bermakna sampai sekarang belum meninggal. Jadi saya serahkan kepada kebijaksanaan anda sendiri untuk menimbang di mana yang perlu anda sandarkan teori anda. Assalamualaikum.